Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat pagi, selamat tengah hari dan juga selamat petang kepada anak murid saya. Okey, seperti biasa kita akan sambung lagi pengajian kita dalam JCS Jom Cerita Sains. So pada kali ini kita akan sambung pada bab yang berikutnya iaitu bab yang ke-9 berkenaan dengan kimia industri kimia industri. Okey, kimia industri. Kimia kamu pun tahu ialah sebarang yang berkaitan dengan bahan kimia. Okey, kemudian industri adalah kita menggunakan bahan-bahan kimia tersebut dalam menghasilkan industri maksudnya dalam perindustrian yang kita akan digunakan dalam kehidupan kita seharian. Okey, untuk kali ini yang pertama kita akan fokus kepada satu bahan yang dikenali sebagai alloy alloy ALOI. So dalam bab ini kita akan mempelajari yang pertama ialah mentakrif dan memberi contoh alloy. Okey, kemudian yang kedua menjalankan eksperimen untuk membandingkan ciri alloy. Okey, cuma kali ini kita tak dapat buat eksperimen secara hands on lah. Kita akan bincangkan saja. Kemudian yang ketiga ialah mewajarkan kegunaan alloy dalam kehidupan seharian. Maksudnya bagus ke tak bagus Okey, seperti biasa sila buka buku teks Okey bab 9 iaitu muka surat 182 kimia industri. Okey, kalau lihat dalam buku teks ni, apa yang kamu akan pelajari dalam bab 9 ni ialah berkenaan dengan alloy, komponen kaca seramik, polimer, kemudian getah asli dan juga pembalkanan getah. Okey, itu di antara tiga perkara lah yang utama yang kamu akan pelajari dalam bab ini. Yang mana ketiga-tiga ini banyak terdapat dalam kehidupan kita seharian Okey. Kita lihat yang pertama Okey, apakah yang dikatakan alloy? Okey, itu yang pertama. Kemudian apakah yang dikatakan sebagai alloy superconductor? Bagaimanakah kaca dan seramik? Okey, ini dalam bab yang seterusnya. Jadi kita fokus pada yang dua di atas dulu Okey, yang pertama ialah alloy So ini. Okey, banyak benda di sekeliling kita diperbuat daripada alloy tanpa kamu sedari Gambar 9.1 ni menunjukkan beberapa benda yang diperbuat daripada alloy. Okey. So kalau kita lihat di sini pewter yang kita buat apa tu jug kemudian tugu negara kemudian keris kemudian alat pengangkutan kereta api kemudian wang shilling semua itu daripada alloy So apakah alloy? So alloy simple saja, iaitu alloy merupakan campuran campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu Terdapat beberapa jenis alloy yang biasa digunakan dalam kehidupan seharian seperti keluli, pewter, gangsa, loyang, duralumin Okey, itu di antara yang biasa kita jumpa lah dalam kehidupan seharian. So kalau kita lihat di sini okey, kalau kita lihat keluli So keluli dia mengandungi besi, ialah gabungan besi dan juga karbon itu keluli. Okay, kemudian pewter, dia ada timah, kuprum, antimoni yang dicampur. Gangsa, kuprum dengan timah. Loyang, kuprum dengan zinc. Duralumin, aluminium, kuprum dan juga magnesium. Kan? Jadi kalau kita lihat apabila campuran logam itu lebih daripada satu, dia dikenali sebagai alloy. Jadi apa kegunaannya? Kegunaannya dan juga apa sifatnya? Sudah pasti apabila ia dicampur macam kita lah kan. Hidup seorang dengan hidup dua orang. Bermaksud single dengan yang berkahwin. Sudah pasti yang berkahwin lebih mantap. Dalam Islam pun so ibadat seorang yang telah berumah tangga adalah lebih baik lagi dan juga lebih mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Pahala dia pun lebih. Kan kalau dulu kita solat single seorang, tapi apabila dah berkahwin kita akan solat berjemaah. So kita akan dapat pahala 27 kali ganda. So dalam Islam pun telah menunjukkan apabila ada gabungan dia lebih mantap. Jadi samalah juga dengan logam. Apabila dia bergabung, yang pertama sekali sifatnya dia keras dan kuat. Okey. Kemudian lagi apa? Permukaan berkilau, tahan kakisan, keras, tahan kakisan, warna menarik, kuat, berkilat, mudah ditempa, warna keemasan, ringan, kuat, tahan kakisan. Jadi kalau nak lihat sifat ni bagi logam yang bercampur ni jauh lebih baik Jadi kegunaan kalau kita lihat keluli, sudah pasti oleh kerana dia keras dan kuat, dia boleh digunakan untuk membina bangunan jambatan membuat badan kenderaan, barang perhiasan, membuat tugu, membuat kunci tombol, membuat badan pesawat, kapal terbang dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat
bahawa alloy banyak memberi manfaat dalam kehidupan kita seharian. Okey, mari kita kaji dari sudut susunan struktur atom dia pula. Okey, mengapakah alloy dihasilkan? Umumnya kebanyakan logam tulen adalah lembut dan mudah terkakis. Ciri ini tidak sesuai untuk penghasilan kebanyakan benda di sekeliling kita. Maka proses pembentukan alloy atau pengaloyan dilakukan dengan membaiki sifat logam tulen tersebut. Okey, jadi kalau kita lihat pada awalnya ini kita anggap susunan logam ataupun unsur satu kan. Apabila diketuk atau terhentak, maka dia akan tergelincir kan. Jadi inilah lekukan, contohlah kan. Ini lekukan yang dihasilkan. Okey, jadi ini bagi logam tulen. Okey, tetapi apabila kita campur dengan alloy, apabila kita menghasilkan alloy kan, bermaksud sudah pasti logam yang berlainan mempunyai saiz yang berlainan. So apabila dia dicampur, ini satu logam dan ini satu logam yang lain, kan, dari sudut saiznya berbeza. Apabila dia bercampur, dia jadi macam ni kan, dia berada dimasuk di celah-celah di antara. So dia sebagai stopper sebenarnya, stopper. Jadi apabila dia diketuk, apabila dia diketuk, sudah pasti gambar tak ada sini Okey, apabila dia diketuk, dia tidak mudah mengelunsur seperti dalam yang di atas tadi kan. Jadi ini adalah sebagai stopper Okey, jadi dengan kata lain, alloy jauh lebih kuat lebih teguh kedudukannya sebab struktur atomnya yang begitu kuat Okey, kemudian kita lihat. Okey, kemudian dalam eksperimen ni kita akan lihat dalam buku amali sebentar nantilah. Bagaimana dia nak menguji kekuatan satu alloy dan juga satu logam. Kita akan lihat dalam buku amali sebentar nanti. Okey, kemudian kita uji dia dari sudut kakisan. Maksudnya bila paku yang direndam dalam air dan paku keluli yang direndam dalam air, so bagaimana? Mana yang lebih tahan daripada kakisan ataupun dia berkarat? Jadi dua eksperimen lah yang famous dalam menguji alloy. Okey, mari kita lihat kegunaan alloy dalam kehidupan seharian. Jadi daripada gambar pun kamu tahu keluri digunakan dalam untuk membina bangunan, kemudian membina kapal terbang, duralumin kemudian membina saxophone yang dibuat daripada loyang. Okey, jadi terdapat beberapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superkonduktor pada suhu yang rendah dan dicampurkan untuk membuat alloy superkonduktor. Jadi superkonduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang sangat tinggi tanpa rintangan. Rintangan ini sangat kurang sebenarnya. Jadi superkonduktor juga berupaya untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superkonduktor terampung apabila diletakkan di atas magnet. Jadi kalau kita lihat dalam perubatan alat superkonduktor seperti niobium, titanium dan niobium timah digunakan untuk pembuatan peralatan mesin pengimbas resonance magnetic MRI untuk pengimajan perubatan. Kemudian ini keretapi laju dengan maglev. Okey, bagaimana dia boleh terapung berkuasa tinggi supaya keretapi dapat bergerak secara terapung dan dapat mengelak kegeseran antara landasan dengan kapal keretapi dengan badan keretapi. Hal ini membolehkan keretapi ini bergerak dengan sangat laju apabila dia terapung. Jadi maknanya terapung sikit lah dia tidak tayar itu tidak bersentuh dengan landasan. Jadi menyebabkan pergerakan dia sangat laju Okey, jadi itu yang berada di dalam buku teks Okey, mari sama-sama kita lihat buku amali pula Okey, bab yang ke-9 kimia industri. Okey. So daripada sini kamu akan lihat yang kamu akan pelajari ialah yang pertama sekali alloy kemudian nanti kaca, seramik, polimer Okey, kita lihat alloy dulu Okey, mari kita lihat apakah tujuan kempen hari tanpa beg plastik dilaksanakan kebanyakan negeri di dalam negara kita? Ni kamu kena fikir nanti Okey, kita lihat proses pengaloyan iaitu mengkaji proses pengaloyan. Okey, ini pada eksperimen Okey, yang kita gunakan ialah pita kuprum Jadi prosedur dia bengkokkan pita kuprum dan catatkan pemerhatian. Jadi bolehkah pita kuprum dibengkokkan dengan mudah? Jawapannya ya.
Nyatakan satu ciri logam tulen. Logam tulen boleh dibengkokkan. Maksudnya dia apa? Dia lembut. Okey, bagaimana anda boleh menambah kekuatan logam tulen? Jadi macam mana nak tambah? Maka kita akan tambah atom asing. Maksudnya atom lain. So, apakah nama proses yang nyatakan di situ? Maksudnya kita tambah atom lain, unsur lain. So, namanya ialah pengaloyan. Okey, ini yang tadi kita lihat. Jadi bagi logam tulen, dia akan mudah tersesat. Di dalam logam tulen, atom-atom tersusun secara teratur. Apabila daya dikenakan, atom-atom mudah menggelongsor di atas satu sama lain. Sebab dia sama. Tetapi, kita lihat susunan zarah dalam alloy. Kita dapati dalam alloy dia ada unsur lain, ada atom lain ataupun atom asing. Jadi apabila atom asing ditambah ke dalam logam tulen, proses ini dipanggil pengaloyan. Atom asing adalah berlainan saiz dan akan mencegah atom-atom logam tulen daripada menggelongsor di atas satu sama lain dengan mudah. Oleh itu alloy adalah lebih kuat dan lebih keras. Ini contoh-contoh lah yang kamu boleh lihat dalam buku teks tadi. Okay, duralumin, logam tulen ni ialah aluminium. Apa kandungan dia? Ada kuprum, ada magnesium, ada mangan. Okay, kemudian pewter, ada timah, kuprum, antimony, ada loyang. Okay, ada zinc campur dengan kuprum, ada gangsa, kuprum campur timah, ada keluli, besi campur karbon. Okay. Pengaloyan adalah satu proses menambah satu atau lebih unsur lain ke dalam sebuah logam. Okey, kemudian kita nak uji sifat. Yang pertama kita nak uji kekerasan alloy. Jadi tujuan dia ataupun eksperimen ni ialah mengkaji kekerasan alloy dan logam tulen. Okey, jadi macam mana kita nak tahu sesuatu bahan itu keras atau lembut? Kan? Maksudnya kalau kita ketuk Kalau kita ketuk ataupun kalau kita gores. Kalau anda kata dia berlekuk atau bergaris, maknanya logam tu lembut. Kalau dia tidak bergaris, maka dia kategorikan sebagai logam yang keras. Jadi diameter lekuk yang terhasil pada logam tulen lebih besar berbanding alloy. Jadi dimanipulasikan jenis logam bergerak balas diameter lekuk dimalarkan ketinggian pemberat. Jadi bahan yang digunakan bongkah loyang dan bongkah kuprum. Okey, yang kita buat beginilah. Okey. So yang kita nak uji kita letakkan di bahagian bawah yang kita uji ya. Okey, so yang ni. Ni. Okey, kita mula-mula kita letak blok kuprum dulu. Kemudian kita letakkan satu bola dan kita hempapkan dia. Kita jatuhkan pemberat ni. Jadi kita nak lihat lekuk ni terjadi ke tidak. Kan? Jadi kalau lekuk tu besar bermaksud blok di bawah ni lebih lembut. Kalau katakan lekuk tu kecil nak kata yang blok di bawah ni lebih keras. Okey, itu eksperimennya. Mudah je Okey, so apabila dilihat di sini keputusan menunjukkan bahawa kuprum mempunyai saiz 4.6 mm. Kemudian bagi loyang tadi 3.9. Jadi nak kata mana lebih besar? Yang besar ialah kuprum. Jadi nak kata kuprum adalah logam tulen berbanding dengan loyang. Loyang ialah campuran dua logam. Jadi dia menjadi lebih keras. Sebab itu lekuk ni lebih kecil. Kemudian bongkar logam yang manakah masih lekuk kecil? Bongkar loyang. Berikan satu inferen. Bongkar loyang adalah lebih keras dan lebih kuat daripada bongkar kuprum. Apakah nama yang diberikan pada loyang? Alloy. Loyang adalah campuran kuprum dan zinc. Apakah definisi secara operasi bagi alloy? Alloy adalah bahan yang menghasilkan lekuk yang kecil. Okey, ini di antara contoh-contoh lain. Alloy. Okey, kipas bukan kunci loyang. Kapal terbang duralumin. Jambatan keluli. Adakah hipotesis diterima? Yes, diterima. Jadi alloy adalah lebih keras dibanding dengan logam lain. Okey, kemudian kita akan lihat yang ketiga. 9.3 ketahanan alloy terhadap kakisan. Okey, mengkaji perbezaan ketahanan terhadap kakisan antara alloy dengan logam tulen. Okey, so eksperimen yang kedua ialah mengenai kakisan. Okey, so bahan yang kita gunakan alloy dan juga paku besi lah. Jadi hipotesisnya paku keluli lebih tahan karat berbanding paku besi yang dimanipulasikan jenis paku yang bergerak balas, pengaratan paku yang dimalarkan isi padu dan kepekatan larutan natrium klorida. Okey, jadi bahan paku keluli. So kita letak dalam begini, rendamkan saja dan kita akan lihat setelah beberapa hari
Okey, jadi keputusan yang kita dapati ialah paku besi ia berkarat, manakala paku keluli tidak berkarat. Jadi apakah inference? Jadi paku keluli lebih tahan daripada kakisan. Jadi logam tulen ialah besi, alloy ialah keluli. Apakah definisi secara operasi dengan alloy? Alloy adalah bahan yang tidak mengalami pengaratan dengan mudah. Apakah fungsi larutan natrium klorida? Iaitu meningkatkan kadar pengaratan. Larutan natrium klorida senang kata larutan garam. Jadi sebab itu kalau ada sesuatu benda cecair yang berbentuk ataupun yang masin dia ialah bersifat garam. So garam boleh menyebabkan besi cepat berkarat. Okey, jadi Ami ingin menempah sebentuk cincin emas 999. Namun tukang emas menasihat supaya menggunakan emas 916. Okey, apa yang nak dikatakan di sini Emas 916 adalah alloy sebab dia dicampur dengan bahan lain bersifat lebih keras kerana telah dicampur dengan logam lain. Jadi emas 999 adalah emas tulen lebih lembut dan mudah kemih. Adakah hipotesis diterima? Yes, diterima. Dan kalori lebih tahan karat berbanding besi. Okey. Okey, selanjutnya kita akan lihat sifat dan kegunaan alloy. Okey, tadi pun kita dah bincang Okey, jadi alloy gangsa apa yang digunakan Kemudian loyang, apa yang digunakan? Duralumin, apa kegunaannya? Pewter, apa kegunaannya? Dan keluli, apa kegunaannya? Jadi nyatakan ciri-ciri alloy. Alloy adalah lebih kuat, keras dan tahan karat. Lengkapkan yang berikut. Alloy superkonduktor adalah alloy yang mengkonduksikan elektrik tanpa rintangan. Alloy superkonduktor digunakan dalam pembinaan alat pengimbas MRR dalam bidang perubatan. Ia juga digunakan dalam bullet train dalam bidang pengangkutan dan untuk mengesan periuk api di dasar laut dalam bidang pertahanan. Jadi itu di antara kegunaan lah. Okey, jadi itu saja yang saya rasakan berkenaan dengan alloy Jadi selesai bab ini. Okey, jadi seperti biasa sila buka Google Classroom nanti. So kamu akan selesaikan tugasan di sana. Dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.